Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang kedua bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah. Terjemahannya oleh Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Siti Mursyidah binti Muhammad Zin, dan Khairul Munzir bin Ibrahim. Terbitan oleh Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute. Edaran oleh Darus Syakir Enterprise Sendirian Berhad. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute. Edisi pertama 2017. Hak Cipta Institut Kajian Hadis INHAD, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, 2017. Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah. ISBN 978-2027-49-2. Sesi perkongsian audiobook yang kedua bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah. Terjemahannya oleh Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Siti Mursyidah binti Muhammad Zin, dan Khairul Munzir bin Ibrahim. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute, Kolej Universiti Islam Selangor, KUIS. Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Untuk makluman, kita sekarang ini berada di bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Dan untuk sesi perkongsian kali kedua ini akan kita kongsikan topik pertama di bawah bahagian pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis, yang merangkumi fasal pertama, definisi palsu dari segi bahasa dan istilah, dan fasal keduanya, sebab dinamakan hadis. Bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Topik pertama di bawah bahagian pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah, dan sebab pengistilahannya sebagai hadis.
Topik pertama di bawah bahagian pertama. Definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Fasal pertama, definisi palsu dari segi bahasa dan istilah. Definisi palsu menurut bahasa dan istilah. A. Hadis palsu dari sudut bahasa. Hadis palsu dari sudut bahasa. Al-mawdu', yakni palsu, adalah kata terbitan, adalah kata nama dari wada'a, yada'u, wada'an, wadi'atan, yang bermaksud jatuh martabat. Diungkapkan kalimah ini dari sudut bahasa atas beberapa maksud, iaitu pertamanya, al-mawdu' dengan makna merendahkan. Kedua, dengan makna melahirkan. Ketiga, dengan makna rugi. Keempat, dengan makna menjatuhkan. Kelima, dengan makna ditinggalkan. Keenam, dengan makna rekayasa, yakni rekaan dan dusta. Dan ketujuh, dengan makna ditempelkan. Al-mawdu', yakni palsu, adalah kata nama dari wada'a, yada'an, wada'an, wadi'atan, yang bermaksud jatuh martabat. Diungkapkan kalimah ini dari sudut bahasa atas beberapa maksud. Pertama, dengan maksud merendahkan. Dikatakan wada'ahu, iaitu ia telah merendahkannya. Dan wada'anhu, merendahkan dari kadarnya. Dan wada'an gharimihi, iaitu merendahkan kadar hutang si penghutangnya. Rujuk nota kaki nombor 1. Kedua, al-mawdu' dengan dari sudut bahasa dengan makna melahirkan. Dikatakan wada'at al-mar'atu hamlaha, iaitu wanita itu telah melahirkan kandungannya. Dan yang ketiganya, diungkapkan kalimah al-mawdu' ini dari sudut bahasa dengan maksud rugi. Dikatakan wada'a fi tijaratihi, iaitu ia telah rugi dalam perniagaannya. Rujuk nota kaki nombor 2. Dan diungkapkan kalimah al-mawdu' ini dari sudut bahasa dengan makna menjatuhkan. Dikatakan fulanun wada'a unuqahu, iaitu lelaki itu telah menjatuhkan tengkuknya. Dan fulanun wada'a anhu al-jinayah, iaitu ia telah menjatuhkan darinya hukuman jenayah, yakni melepaskan diri. Rujuk nota kaki nombor 3. Selanjutnya, diungkapkan kalimah al-mawdu' ini dari sudut bahasa dengan maksud yang kelimanya ditinggalkan. Dikatakan ibilun mawdu'ah, iaitu unta yang ditinggalkan di kandang. Keenam, kalimah mawdu' dengan makna rekayasa atau rekaan dan dusta. Dikatakan
fulanun wada'a al-qissah, iaitu lelaki itu telah merekayasa, telah mereka-reka ceritanya. Rujuk nota kaki nombor 1. Dan kalimah al-mawdu' ini dari segi bahasa adalah dengan makna ditempelkan. Dikatakan wada'a fulanun ala fulanin kaza, iaitu dengan menempelkan sesuatu kepadanya. Rujuk nota kaki nombor 2. Berdasarkan maksud-maksud yang disebutkan di atas, yakni dari segi bahasa, maka perkataan hadis maudhu', yakni hadis palsu, bermaksud hadis yang direndahkan, dijatuhkan, direka-reka dan ditempelkan. Rujuk nota kaki nombor 3. Berdasarkan maksud-maksud di atas juga, difahami bahawa penggunaan perkataan ini, yakni al-maudhu' ini, adalah pada sesuatu yang rendah nilai dan martabatnya, dan ia selayaknya ditinggalkan dan tidak dipedulikan, tidak dipegang dan tidak pula perlu berpaling ke arahnya. Berbeza dengan apa yang benar-benar sabit daripada Nabi SAW yang dinamakan al-marfu', yang bermaksud diangkat dan ditinggikan sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap kedudukannya dan kesahihan sandarannya, yakni penisbahannya kepada junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Rujuk nota kaki nombor 4. B. Hadis palsu dari sudut istilah. Hadis palsu dari sudut istilah. Hadis palsu ataupun maudhu' dari sudut istilah adalah hadis yang dicipta, dibuat-buat atau direka-reka, ditempel dan disandarkan ataupun dinisbahkan kepada Nabi SAW secara dusta. Hadis palsu dari sudut istilah adalah hadis yang dicipta, dibuat-buat atau direka-reka, ditempel dan disandarkan, yakni dinisbahkan kepada Nabi SAW secara dusta. Rujuk nota kaki nombor 5. Dalam erti kata lain, ia adalah hadis yang tidak sabit dari Nabi SAW, sama ada dari perkataannya, perbuatannya atau perakuannya. Sebaliknya telah dinisbahkan, yakni disandarkan kepada baginda Nabi SAW secara tersilap, sengaja, jahil atau terancang. Dalam erti kata lain, ia adalah hadis yang tidak sabit dari Nabi SAW, sama ada dari perkataannya, perbuatannya atau perakuannya. Sebaliknya, telah dinisbahkan, yakni disandarkan pada junjungan besar SAW secara tersilap, sengaja, jahil atau terancang. Sebahagian ulama mengkhususkan al-maudhu', yakni palsu itu, pada yang disengajakan, tidak pada yang tersilap. Bagi mereka, hadis al-maudhu' itu khusus untuk yang direka secara sengaja ke atas Nabi SAW. Manakala menurut mereka, yang tidak disengajakan itu dinamakan al-batil. Apabila ahli hadis mengungkapkan perkataan al-maudhu' secara umum, maka yang dimaksudkan adalah sesuatu yang telah direka dan disandarkan, yakni dinisbahkan kepada Nabi SAW sahaja. Manakala yang disandarkan kepada selain baginda Nabi SAW, mereka sebutkan ianya maudhu' ke atas fulan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi, kembali ke rahmatullah tahun 597 Hijriah, bahawa hadis yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya ia berkata, aku tidak merasai ketiadaan jasad Nabi SAW pada malam Al-Mi'raj itu adalah maudhu' ke atas Aisyah.
bahawa hadis yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ia berkata, aku tidak merasai ketiadaan jasad Nabi SAW pada malam Al-Mi'raj itu adalah maudhu' ke atas Aisyah. Di sini kita dapat lihat bahawa mereka tidak bermaksud dengan ungkapan Al-Maudhu' itu secara umum, melainkan apa yang telah didustakan ke atas Nabi SAW sahaja. Rujuk nota kaki nombor 1. Seringkali kata-kata yang didakwa sebagai hadis palsu ataupun hadis maudhu' itu datangnya daripada kalam hukama, perumpamaan atau kata-kata sahabat yang telah dinisbahkan oleh Al-Wadi', yakni si pemalsu hadis, kepada Nabi SAW. Kadang-kadang ia juga datang dari khayalan dan rekayasa, yakni rekaan si pemalsu hadis tersebut. Rujuk nota kaki nombor 2. Hadis maudhu' atau hadis palsu adalah serendah-rendah hadis dhaif, sedahsyat-dahsyatnya bahaya dan mudarat kepada agama dan umatnya, sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian. Fasal kedua, sebab hadis palsu ataupun hadis maudhu' dinamakan hadis. Fasal kedua, sebab mengapa hadis maudhu' atau hadis palsu dinamakan sebagai hadis. Sebab hadis palsu atau hadis maudhu' itu dinamakan sebagai hadis dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis serta dikhususkan pula kitab-kitab tertentu untuknya, sekalipun ianya palsu ke atas Rasulullah SAW, adalah seperti berikut. Sebab pertama, hukum maudhu' atau palsu yang diletakkan pada hadis kategori ini adalah hukum yang bersifat zanni, iaitu bersifat sangkaan dan tidak sepenuhnya pasti. Kebiasaannya, hukum itu diletakkan apabila ulama telah mentarjihkan bahawa hadis tersebut tidak boleh dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi SAW. Hanya sesekali sahaja mereka akan memutuskan dengan pasti bahawa Nabi SAW tidak pernah mengatakannya, melakukannya ataupun memperakuinya. Dan hukum yang bersifat zanni ataupun sangkaan ini, sekalipun ia rajih, tetap melayakkan hadis itu disebut dan diletakkan menjadi sebahagian dari kitab-kitab hadis oleh kerana kepastian sepenuhnya tidak dicapai. Sebab kedua, mengapa hadis maudhu' atau palsu itu dinamakan sebagai hadis. Hadis-hadis palsu ataupun maudhu' ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis dan dianggap sebahagian daripadanya kerana menuruti dakwaan pemalsu dan perawi hadis itu sendiri yang mendakwa ianya adalah hadis. Sebab ketiga, mengapa hadis maudhu' ataupun palsu itu dinamakan sebagai hadis adalah hadis-hadis ini juga dianggap sebagai sebahagian daripada hadis kerana bertujuan untuk dikaji dan diselidiki jalan periwayatannya supaya dapat dikenal pasti kepalsuannya, lalu dinafi dan ditolak. Inilah antara sebab mengapa ulama telah memberi pelepasan kepada hadis-hadis palsu ataupun maudhu' ini untuk dikategorikan sebagai hadis, walaupun pada hakikatnya ia bukanlah hadis Rasulullah SAW. Rujuk nota kaki nombor 1. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook yang kedua bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian
melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita berhubung kait dengan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya, di mana insya-Allah akan kita bincangkan pula, akan kita kongsikan pula topik kedua daripada bahagian pertama, iaitu pemalsuan hadis kerana sengaja ataupun cuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.